Tes. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Okey, untuk hari ni, malam ni saya akan sharekan kepada anda semua mengenai, saya sebenarnya nak buat react lah, mengenai tentang isu yang hangat diperkatakan sekarang, terutama sekali kepada student UiTM ataupun yang penghuni UiTM lah, di mana kita kehilangan dua orang pelajar, saudara dan saudari tak silap saya, daripada UiTM Pahang dan UiTM Kedah. Okey. Tapi sebelum tu, siapa yang melihat video saya ni, bolehlah tekan button komen, button subscribe, tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi yang baru daripada saya. Aduh, dapat SMS pula dah terhabis. Dah lah aku bayar bil mahal sampai 100 lebih. Macam manalah aku nak jimat ni? Aduh, hai. Anda hadapi masalah yang sama? Bertukarlah kepada OneXX kerana OneXX menawarkan harga 100GB untuk RM89, 44GB untuk RM59. Anda boleh kekalkan nombor lama anda. Ia menggunakan jaringan sama daripada Celcom. Apa yang baik ni adalah data carry forward kalau anda tak habis. Link ada pada description di bawah. Okey, jom kita teruskan. Okey, dua orang pelajar ni, kalau kita tengok, dia telah pergi meninggalkan kita pada minggu ni lah. Okey, sekejap saya buka. Okey, kat sini pun dah nampak kerja saya banyak ni. Nampak kat sini banyak PWI, mini project, High-Rec, OSHA, mini project, vehicle dan sebagainya. Ini betul Ini betul saya buat kerja tadi dengan rakan-rakan. Tapi saya nak tunjuk sebenarnya kat Twitter ni lah, di mana hashtag UiTM berduka. Saya pun berduka sekali lah disebabkan kehilangan mereka ni. Okey, di mana hashtag ni banyak juga orang yang komen-komen dan sebagainya. Saya yakin lah yang komen-komen ni, yang main Twitter ni adalah daripada kalangan para pelajar sendiri. Okey, jadi kita scroll sekejap sebab saya nak cari, nak tunjuk kepada anda semua siapakah mereka. Okey, yang ini yang pertama ni, kalau kita boleh lihat, salam takziah kepada Muhammad Adham Hazim bin Muhammad Rizaini. Dia tak silap saya, dia ni merupakan pelajar semester 2 daripada UiTM Pahang, tak silap saya. Okey, yang kedua ni Nurul Natasha Izrin binti Azmi, tak silap saya daripada UiTM Kedah. Okey, Kedah. Dia semester 4 macam tu kot, tak silap, sebab dia tahun 2. Ini kalau tak silap lah, kalau salah boleh komen kat bawah. Okey, sebelum tu kita marilah sama-sama menghulurkan tangan dan sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kes ni memang hangat diperkatakan dalam minggu ni lah. Okey, tak apa, jom saya nak react lah tentang apa yang berlaku ni. Betul ke student ni busy? Banyak kerja yang diberikan oleh pensyarah dan sebagainya. Okey, jom saya tutup dulu yang Twitter ni. Kat sini saya tunjukkan kalender lah, di mana saya nak tunjuk before and after. Before ni time face to face, dan after ni adalah time PKP lah. Time sekarang ni kena buat secara online. Okey, bayangkan secara face to face dulu yang dululah, macam kita belajar kat kelas dan sebagainya. Okey, kita bayangkan kelas kita pada minggu yang ni lah, minggu yang 5 hari bulan sehingga 9 hari bulan tu lah. Okey, bayangkanlah kita ada kelas, kita pun pergi kelas, lecturer mengajar dan sebagainya. Lepas tu dia kata faham tak faham, kita pun cakap faham kan. Lepas tu dia kata kelas dismiss. Kiranya kebanyakannya time face to face jarang lah diberi kerja. Nak kata assignment pun jarang. Kalau assignment pun bila dah habis satu chapter tu baru ada assignment grouping ke kan, assignment individu ke, ikut bergantung lah. Ataupun time face to face juga ada lab, bengkel. Siapa yang terlibat dengan bengkel, terutama sekali yang ambil technical, dia ada bengkel, dia kena bancuh konkrit ke apa dan sebagainya, kena pergi lab bedah katak ke kan. Itu bergantunglah kepada masing-masing punya kos kursus. Okey, di mana apa yang saya nampak,
pergi kelas, habis kelas boleh makan kejap, boleh solat kejap, lepas tu patah balik pergi kelas. Pergi kelas contoh pukul 2 sampailah pukul 7. Macam saya ada juga kelas yang sampai pukul 7, ada hari yang kelas yang kosong, yang hanya satu kelas je kan. Bergantung kepada kita susun macam mana kan, sebab kita boleh ambil subjek ni, ambil subjek tu kan. Okey, bila saya cakap contoh tentang mini project, okey, mini project, apa yang saya perasan lah, bila face to face ni lecturer bagi mini project, okey, mini project ni saya nak awak hantar dalam masa 3 minggu lagi. Okey, bila kelas dia tu dalam masa 3 minggu tu, kebiasaannya lecturer kata, bila time kelas awak sambunglah awak punya mini project. So kita berbincang dalam kumpulan. So next kelas lagi pun awak sambunglah mini project. Bincang dalam kelas. Kiranya waktu pembelajaran ataupun kerja-kerja semua dibuat di dalam kelas sahaja. Ada juga yang luar kelas, di mana macam lab, lepas buat lab kena buat report, nak kena submit pula 3 hari selepas tu kan, ataupun esoknya kena submit result. Okey, itu saya rasa dah settle untuk yang before. Kita bayangkan yang before dah settle, memang nak kata relax macam tu lah, macam biasa. Okey, yang sekarang ni, okey, kita bayangkan yang sekarang ni secara atas talian, di mana contoh sama 5 sehingga 9 hari bulan tu. Okey, contoh 5 hari bulan ni, awal tu kita ada kelas apa? Contoh saya bidang kejuruteraan, ada safety and health. Okey, dia mengajar-ngajar, dia cakap okey, minggu depan submit lab, nanti saya bagi lab. Dia kata nanti saya bagi lab. Contoh kat sini kena submit lab. Lab yang tertangguh hari tu lah. Contoh lab berapa, kita sambung lab 4 lah contoh kena submit sebelum 12 malam. Biasa lecturer buat 12 malam untuk submission. So lab 4, so kat sini dah ada kerja lab 4 nak kena hantar. So next class contohnya structure ni beam, frame ke apa kan. Siapa yang belajar structure dia tahulah. Okey, contoh kat sini ada kelas structure dengan yang ajar. Biasa structure memang tak cukup lah, walaupun kelas dia 3 jam memang tak cukup lah, dengan pengiraan sampai 3-4 page tu memang tak cukup. So nanti kata nanti kita jumpa lagi, nanti awak submit lah masa next class, kita akan bincang next class. Contoh next class dia 7 hari bulan. Kat sini nak kena siapkan dia punya kerja structure contoh save. Okey, lepas tu esok harinya contohlah ada kelas bisnes. Siapa yang ambil bisnes, ada kelas bisnes dia cakap okey, dalam masa 3 minggu awak kena submit kerja berkumpulan bisnes. Okey, bayangkan tak ada raya haji lah kat sini. So betul lah, seminggu, 2 minggu, minggu ketiga. Okey, contoh bisnes, business report contoh kan, save. Okey, kat sini dah tersusun. Okey, next class contoh ada kelas apa lagi, building services. Building services dia kata kelas. Lepas tu kata saya nak buat test minggu depan, time kelas juga, test time kelas. Ada juga lecturer yang buat time malam sebab dia nak consider budak-budak belajar time pagi, malam free kan, tak ada masalah malam. Okey, contohlah bayangkan minggu depan, dia kata kan minggu depan nak buat kelas. Okey, kelas yang sedia ada 6 hari bulan, so 13 lah, sebab dia kata minggu depan dia nak buat test 2 BS, save. Lepas tu contohlah sambung lagi, ada kelas apa lagi, contoh CVE ni calculation juga kan, value estimation. Value estimation ni kena pakai Microsoft Project. Bukan Microsoft Project, pakai Excel banyak. Bila pakai Excel banyak kerja kan, nanti awak submit lah yang saya ajar projek ni, awak kira macam berapa banyak nak buang tanah, berapa banyak konkrit nak pakai minggu depan. Contohlah dia kata minggu depan awak submit projek yang buat rumah, kira-kira rumah tu kan, projek apa, CVE, save. Kat sini dah ada 2 kerja bertindih, 3 bekerja nak kena siapkan. Okey, apa lagi kelas lagi, contoh siapa yang ambil contoh BM lah, contoh BM, saya pun dah tak ambil BM. Okey, contohlah BM, BM dia bagi dia tak ada kerja, BM biasa tak ada kerja. Okey, contoh esoknya ada structure, sebab kan structure ni dia kata okey, minggu depan saya nak suruh awak submit mini project structure yang pakai State Pro tu kan. So
Contoh bayangkan, sini mini project structure, sebab minggu depan dia kena hantar kan. Save. Nampak tak dia bersusun. Lepas tu yang lecture, ada juga lecture contoh kat sini. Contoh kelas ni hari 7 hari bulan ni ada kelas apa lagi? Ada kelas safety balik kan. Contoh safety bagi bukan safety, lab. Safety ada lab. Apa lagi? Bayangkanlah ada kelas, lepas tu dia bagi lab. Contoh dia bagi lab untuk hantar minggu depan. Bukan kat sini, kat bawah. So contoh kat sini ada lab 5. Okay, save. Okay, nampak tak? Kat situ dah bertindih. Okay, cakap pasal kerja bertindih ni juga, masa atas talian ni macam kami kena submit report dengan video. Memang lecturer minta macam tu lah, submit report dengan video. Tak kisahlah lecturer ataupun PLV. Siapa yang tak tahu, lecturer ni yang mengajar, PLV ni yang jaga lab. Yang biasa kalau kita pergi bengkel, lecturer kita tak ada, tapi ada PLV, di mana dia yang uruskan lab. Yang tak tahu, dia ajar pasal lab, yang submission lab pun pada dia kan. So macam tu. So PLV ni dia bagi lab je kerja dia. Yang lecturer dia mengajar. Okay, tak kisahlah lab untuk bengkel ke, untuk yang lecturer ke, kalau nak submit report memang kena ada video. Itu yang biasa. Bila contoh anda bayangkan ada 5 kerja dalam masa 3-4 hari ni kan, tu belum campur dengan benda-benda lain lagi kan. Bila campur, dia dah jadi double. Dengan nak kena submit video juga, nak kena buat slide juga, nak kena buat report juga. Banyak tak banyak? Bayangkan lah macam tu. Ada test, ada quiz dan sebagainya. Test dan quiz ni dia makin naik, disebabkan tak ada final, ataupun final tu markah dia ambil sikit je. Dia makin banyak test dengan quiz. Ni saya tak tipu, benda ni realiti. Disebabkannya tu, benda tu jadi makin banyak. Macam saya, contohnya pada minggu depan saya kena submit. Contoh hari Isnin 12 hari bulan ni saya kena submit saya punya building service test, mini project building service test. Ni individu, mini project individu, dan dia kena buat video, kena buat slide pada hari sama. Dan esoknya saya kena submit OSHA punya mini project, benda ni grouping, kena buat video juga. Lepas tu pada hari sama, tak silap kena hantar lab berapa lah, lab 8 OSHA. Lepas tu CVE kena hantar hari Selasa, hari Rabu. Banyak tak? Saya boleh susun benda tu, nampak banyak tau. Memang betul lah, betul. Kalau orang tanya, betul ke student ni makin banyak kerja waktu PKP? Realitinya betul. Okey, saya ada nampak satu video di mana korang je yang malas nak buat. Korang je yang suka tengok TikTok, tengok YouTube. Time PKP ni lah lebih fleksibel. Korang boleh ikut masa korang. Biar saya jawab tentang benda tu. Fleksibel, apa maksud fleksibel tu? Fleksibel tu kita boleh adjust. Fleksibel lah, ikut flexibility kita. Di mana apa yang saya nampak, tak kisahlah secara atas talian ataupun secara bersemuka, kedua-duanya tak fleksibel. Sebab kena ikut waktu kelas. Time face to face memanglah kena pergi kelas waktu kelas, lecturer pun mengajar waktu kelas. Time online pun kena ikut. Contoh hari Selasa, dalam jadual hari Selasa tu pukul 10 sampai pukul 12 ada kelas structure ke apa, kena masuk online tu pada jam tu. Tak adanya saya macam boleh nantilah aku nak masuk kelas structure dalam pukul 12 kot aku nak masuk. Dia tak ada macam tu. Dia tak ada istilah fleksibel dari segi pelajar kita. Memanglah kalau kerja report tu memang fleksibel. Sebelum face to face dan time face to face ataupun sekarang ni fleksibel je nak buat report tu bila. Tapi bila report tu semakin banyak, dia jadi tension lah sebenarnya. Jadi tension dengan yang tak brief tentang lab, bagi lab suruh hantar. Itu ada juga cases yang macam tu. Sebab yang bagi lab PLV, bukan lecturer yang mengajar. PLV dia bagi lab. Macam tu lah. Sepatutnya PLV tu kena terangkan dulu untuk lab apa yang dilaksanakan. Lagi stres bila contoh seminggu, memang dia bagi kerja lab contoh seminggu. Okey, kita buat macam pelik lah, ada yang tak kena ni. Data yang dia minta ni macam sikit lah, macam tak kena. Kita pun PM PLV tu contoh. Benda ni bukan berlaku kepada semua PLV. Benda ni just certain yang mungkin itu dia punya masalah peribadi ataupun dia punya ni lah.
Di mana kita PM dia, puan, benda ni macam mana buat, macam mana. Lepas tu dia jawab, kamu kan dah degree, boleh fikir sendiri kan. Bila cakap macam tu jadi macam tak sedap lah. Di mana kita tanya untuk benda tu mudah, benda tu kita faham. Okay. Contoh, bila dia dah bagi macam tu, kita tanya dia, dia jawab macam tu juga. Masa nak submission, contoh 2-3 hari sebelum, 2 hari sebelum atau sehari sebelum, pernah ada pengalaman di mana tiba-tiba PLV cakap, saya nak gambar macam ni, saya nak graf macam ni, saya nak data macam ni. Bintang Pukang dah siap dah pun. Contoh budak-budak dah tulis tangan ke apa kan. Contoh report saya biasanya tulis tangan, mana-mana lah kan. Okey, report tulis tangan tu dah siap. Bayangkan dia hantar, saya nak macam ni, macam ni. Kena redo balik. Itu belum campur dengan kerja yang memang sedia ada yang lain yang tengah pending. Banyak tau. Itulah masalah yang realiti berlaku. Okey, mesti nak tahu apakah faktor yang berlaku sekarang ni. Okey, faktor dia adalah disebabkan, ni apa yang saya nampak lah, di mana kita sempat bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 raya, lepas tu PKP, lockdown sampailah sekarang. Di mana ada hanya contohlah 4 bulan. Okay, 4 bulan ni pun ni awal-awal tu kita masuk lambat, akhir bulan 1. Okay, tu 3 bulan. Tinggal 3 bulan ni di mana saya rasa kalau lab tu baru jalan 8 lab. Baru jalan 8 lab, baru jalan 3 lab. Total satu subjek ada 8 lab, 8 bengkel yang perlu dilaksanakan. Contoh ini konkrit, ini besi ke apa kan. Contoh macam tu. Contoh yang dah laksanakan 3 lab, tapi berbalance lagi dengan 5 lab yang perlu dilaksanakan. Tapi time PKP tu, time raya tu, tak apa lah, dia PLV dia kata tak apa lah, hold dulu, nanti budak mungkin boleh balik lepas PKP. Tapi realitinya PKP bersambung. Dah 3 kali bersambung, sehinggalah nak habis semester baru macam, kena bagi lab ni, kena buat lab ni, markah diorang ni macam ni kan. So apa yang dapat sekarang ni, bagi serentak semuanya lab. Dan ada yang ni tak debrief lah, tak diterangkan. Itu yang berlaku, faktor-faktor yang berlaku di mana memang saya tahu kita pun tak bersedia kan, pensyarah tak bersedia untuk menghadapi pembelajaran atas talian ni. Tapi macam itulah realitinya yang berlaku. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini lebih bermanfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk tekan subscribe, komen dan share jika video ini bermanfaat. Selamat berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.